Hai, Assalamualaikum. Okey, video kali ini saya akan tunjukkan beberapa contoh untuk tajuk discrete random variable yang saya akan tunjukkan cara penyelesaiannya lah, how to solve the question. Okey. Look at the first question. Alright, determine the value of C if the following is probability distribution. Okey. So dia suruh cari C ni berapa. Okey. Ni dia punya PDF, dia dah bagi siap dah. Okey. Probability of X equal to CX if X between 5 and 7. Okey. Satu lagi, probability of X equal to 2C dalam kurungan X minus 1. Okay, if X equal to 8. And then probability of X equal to 0 if otherwise. It means that the value of X tu selain daripada value yang ni lah. Okay. So, then dia kata find probability of X greater than and equal to 3 and less than 7. Okay. So, bila dapat soalan macam ni, okay, kita tahu ini adalah PDF. Okay. Dan biasanya PDF kita buat dalam bentuk table. Okay. Cuma soalan ni dia buat dalam bentuk macam ni. Jadi, kita transferkan information ni dalam bentuk table untuk memudahkan kita tengok lah. Okay. So, kita buat dulu dia punya table dia. Okay. Alright. So, X dia ada 5 hingga 7. Jadi, kita tahu discrete dia punya value dia adalah countable, boleh dikira. So 5, 6, 7, 8, 9 macam itulah. Dia nombor bulat. Jadi kalau macam ni 5 hingga 7 kan. So kita buat je lah X sama dengan 5, 6. Okey. 7. Alright. Dia 5 dengan 7 termasuk kan. Kemudian dia ada 8. Okay, kita buat juga 8. Okay. Ya, lepas tu satu lagi otherwise. Otherwise tu nombor selain daripada 5, 6, 7, 8. So mungkin 0, 1, 2, negatif 1, 10, 12, 15, 1000. Jadi yang otherwise tu tak perlu nak buat lah. Okay. Dan kita isi dia punya probability dia pula. Okay, sekarang ni kalau probability of X equal to 5. Okay, kalau 5 dia tengah dekat sini kan. Okay, X equal to 5 tu dekat sini. CX dia punya probability dia. So, X ni, CX ni turun dekat bahagian sini. Okay, cuma X tu kita gantikan lah. X kita 5 kan. So, maksudnya dia 5C. Jangan tulis CX pula. Kita kena tulis 5C. Okay, 6 pula dekat bahagian CX ni juga. Dekat bahagian atas ni. Okay, X sama dengan 6 dekat range sini kan. Okay, so dia pun 6C. 7 pun dekat range yang ini 7C. Okay, kemudian 8 dekat range yang bawah. 8 dekat sini. So, kita masukkan 8 dalam X ni. 8 tolak 1, 7. Okay, 7 kali 2C maksudnya 14C. Okay, dia dah complete macam ni. Okay, ni kita punya PDF. Okay, sekarang ni kita cari dulu C dia berapa. Sebab dia nak cari C dulu. Soalan dia dua. First, determine the value of C. Okay, kemudian barulah dia suruh cari probability of X greater than and equal to 3 and less than 7. Okay, so untuk cari C, kita tahu total probability adalah 1. Okay. Bila tambahkan semua probability tu adalah 1. So, kita buat je 5C tambah 6C tambah 7C tambah 14C equal to 1. Okay, 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18 tambah 14, 32. Okay. So, sama juga dengan 32C equal to 1.
So C kita adalah 1/32. Okay, so C kita dah dapat. Now kita cari pula soalan kedua. Okay, so untuk cari soalan kedua macam biasa je lah, macam biasa kita buat tu. Kita nak cari probability of x greater than and equal to 3 less than 7. Maksudnya dia nak cari probability of x equal to 3 plus x equal to 4 plus probability of x equal to 5 plus probability of x equal to 6. Okay, dia nak 3, 4, 5, 6 saja. 7 ni tak termasuk kan, tak ada equal. So 7 tak termasuk lah, 3 ni ada equal. Okay, so kita nak ni saja. Jadi tengok balik PDF table tadi. Probability of x equal to 3 ada tidak? X equal to 3 tak ada kan? Jadi ingat tak, yang saya kata kalau selain daripada x yang di atas ni, probability dia adalah kosong. So probability of x equal to 3 adalah kosong. Tambah 4 pun tak ada, so dia adalah kosong. Tambah 5 dia ada kat sini, so probability dia adalah 5C. Tapi jangan tulis 5C. C kita dah dapat 1/32, so gantikan C dalam 5C ni tadi. Jadi 5 1/32. Okay, tambah okey, tadi ni 3, 4, 5. Okey, 6 pula. 6 kat sini. 6C juga kan? Okey, so gantikan 6. C dia gantikan 1/32. Alright? Then tambah je lah. 0 tambah 0 tambah 5/32 tambah 6/32. Awak akan dapat 11/32. Okay, bila calculate cari perpuluhan dia, still akan dapat 0.3435. Okay, value dia still lebih besar pada 0 and less than 1. Okay, alright, itu contoh soalan yang pertama. Okay, now kita pergi pada next question. Alright. For discrete random variable W, the cumulative distribution function are as follow. Okay, so soalan ni dia bagi CDF. Macam soalan tadi dia bagi PDF, ni dia bagi CDF, F besar. Okay, dia bagi FW equal to 1 minus 1/4W to the power of W, where W is equal to 1, 2, 3, 4. Okay. Alright. So, kalau dapat soalan macam ni juga, sama juga macam soalan sebelum ni, better kita transformkan dia dalam bentuk table supaya kita lebih senang nak nampak. Okay, instead of dalam bentuk macam yang ni. Alright. So, kita buat table dahulu. Walaupun dia CDF, kita boleh juga buat table. Okay. W satu lagi dengan FW. Tapi ini adalah table untuk CDF bukan PDF. PDF tu dia probability of S equal to X kan. Kalau macam ni probability of W equal to W. Okay, tapi yang ini F, WF besar, bukan F kecil. Okay. So, W dia ada 1, tengok value W dia 2, 3, 4. Okay. Okay. Kemudian kita masukkan dia punya nilai CDF ini. Kalau W equal to 1, FW dia adalah yang ni juga lah kan. So, kita gantikan W ni kepada 1. Okay. So, okay, saya buat contoh satu lah
Kalau F1, okay, 1 minus 1 minus 1 over 4 W kan. So W tu kita gantikan dengan 1 sebab dia W kita 1. Okay. Kuasa 1. Okay. So kita akan dapat 1 tolak 1/4. Kita akan dapat 3/4. Okay. Dan kuasa 1 sama juga dengan 3/4. Kuasa 1 3/4 lah. Dan 1 tolak 3/4 awak akan dapat 1/4. Okay. So kita isi kat sini 1 over 4. Okay. Kemudian buat untuk F2 pula. FW dia 2. So F2, dia dah bagi dah equation dia. Kita just masukkan nilai sahaja. Okay. 1 minus 1 over 4 2. Sebab W dia 2 kan. Kuasa 2. Okay. So 1 tolak 2/4 ini kita boleh. Jadi 1 sini jadi 2. So 1 tolak 1/2 akan dapat 1/2. Kuasa 2 akan dapat 1/4. Kemudian 1 minus 1/4 akan dapat 3/4. Kemudian untuk 3 pula. Ini 3/4. So 3 dengan 4 ni cara yang sama jugalah. So kalau F3 1 minus 1 over 4 3 to the power of 3. Dan awak akan dapat 1 minus 3 over 4 1 over 4 kuasa 3. Awak akan dapat 1/64. Okey, kemudian 1 tolak 1/64 awak akan dapat 63/64. So sini 63/64. Kemudian F4 1 minus 1 tolak 1/4. Ini tak kira pun tak apa. Sebab kita tahu kalau kumulatif last dia mesti akan dapat 1. Okey. Tapi itu untuk CDF lah. Kalau PDF last dia tak dapat 1. PDF total semua adalah 1. CDF adalah bila kita tambahkan PDF tu, tambah kita akan dapat total dia adalah 1. Okey. Ini gantikan. Saya tolak 1 0 0 0 4 0. Saya tolak 0 1. Okay. Alright. So, untuk PDF total, kalau PDF yang PW equal to W tu kalau PDF tu yang PW equal to W. Okay, total semua sekali adalah 1. Okay. Ni okay. Saya panjangkan sikit. Okay. Ini tambah sini awak akan dapat 1. Tapi kalau CDF ini tambah ni takkan dapat 1 Sebab CDF ni adalah hasil tambah probability ni. Okey. Cuma nak tahu CDF ni last dia mesti akan dapat 1. Okey, faham jangan confuse. Jangan pula awak check nak check sama ada dapat 1 ke tidak, awak check ini tambah dapat 1 ataupun tidak. Confirm takkan dapat. Okey, kalau PDF ni awak tambahkan semua mesti akan dapat 1. Tapi kalau CDF takkan dapat 1. Cuma CDF last dia mesti ada nombor 1. Okey. Alright. So sekarang ni bila soalan macam ni, tengok soalan dia nak cari F besar. Kemudian nak cari probability. Probability ni sama juga dengan F kecil kan? Okey, PDF. Yang ni pun dia cari F kecil. Yang ni F besar. Jadi lagi senang bila dia buat macam ni, awak buat lagi satu.
untuk PDF dia pula. Okey. Okey, untuk dia punya PDF. Alright. Okey. Okey, PDF kita kena cari PDF. Okey, kalau kita ada maklumat F besar, kita nak cari probability ni, ingat tak kita kena guna formula yang banyak tu. Yang ni. Sekejap ya. Kita guna formula yang ni. Okey. Kita nak cari probability kan? Sama juga dengan apa benda? Huruf besar dia ni, F besar dia ni. Okay. Okay. So, sekarang ni kita nak cari probability of W equal to 1. Okay, satu Okay. Kalau nak cari, kita nak cari probability of W equal to 1, W equal to 2, W equal to 3, W equal to 4. Okay. Kalau macam ni, kita nak guna formula yang mana satu? Yang equal ni. Okay, yang ini. Okay. Kita guna formula yang ini. Probability of S equal to A sama juga dengan FA minus FA minus 1. Maksudnya F yang sebelumnya. Okay. S sebelum A. So, kalau cari probability of W equal to 1 sama juga dengan F1 tolak F0. F1, tengok F1, F1 1/4. F0, kosong tak ada kan? So, maksudnya dia adalah kosong. Dan dapat 1/4. So, isi kat sini 1/4. Ni pun sama juga, guna formula yang sama. Sebab dia equal kan? F2 minus F1. Nombor sebelum dia. F2 kita adalah 3/4. Tolak 1/4. F1 1/4 kan? Awak akan dapat 2/4. Yang ni F3 tolak F2. Ini tunggu balik kat sini 2/4. F3 adalah 63/64. Tolak F2 kita 3/4. Okey. Dan awak akan dapat 15/64. Dan nombor 4 F4 tolak F3. F4 kita 1 tolak F besar. So kita tengok yang sini je. Jangan lupa F4 tengok 1. F3 ni pula awak tengok yang sini pula, yang bawah ni pula. Jangan sampai tersilap Tolak 63/64. Dan awak akan dapat 1/64. So isi kat sini. Okay. Okay. Yang ini awak boleh check. Untuk PDF ni awak boleh check. Ini tambah sini, tambah sini, tambah sini. Total PDF mesti dapat 1. Okay. So 1/4 tambah 2/4 dapat 3/4. Tambah 15/64. Awak akan dapat 63/64. Okay. Dan tambah 1/64. 64/64 awak akan dapat 1 juga. Yang betul lah. Okay. So, macam ni. Okay, jadi awak dah ada ni CDF, maklumat CDF. Ini maklumat PDF. Okay. Alright. Cara paling senang lah kalau awak tak ingat formula ni Okay, kita tahu biasanya kalau kita ada probability ni, kita ada yang bawah. Kemudian nak cari yang atas. Kita tahu untuk cari yang atas ni, ini tambah ni, tambah ni, tambah ni. Betul?
Okey. Contoh kalau kita ada yang bawah yang atas kita ada. Nak cari F besar 1 ni. So kita ambil saja nilai yang sama je. Okey, kemudian nak cari yang 2 ni, yang ini tambah dengan yang ini. 1/4 tambah 2/4 dapat 3/4. Kemudian nak cari yang 3 ni pula, ni tambah yang ini tambah yang ini, dapat yang ini. Kemudian nak cari ni pula, ni tambah ni tambah ni tambah ini, dapat yang 1 ni. Okey, itu kalau daripada PDF ke CDF. Sekarang ni kita tadi soalan ni daripada CDF kita nak cari PDF. So awak just tolakkan je lah. Okey, CDF nak ke PDF. Ini awak ada ni nak cari yang ini. Okey, yang pertama biasanya yang sama je lah, 1/4 lah. Okey, untuk yang cari yang kedua sini, yang ini tolak dengan yang ini, dapat sini. Okey, mula-mula tadi kita ini tambah ni dapat ni kan. Okey, kita just terbalikkan saja. Okey, kalau daripada PDF ke CDF, ini tambah yang ini dapat yang sini. Tapi kalau daripada CDF nak ke PDF, ini tolak dengan ini dapat ni. Okey, baik. Kemudian nak cari sini, yang ini tolak dengan yang sebelum dia. Jangan ini tolak ni, jangan sebab yang sini ni nilai dia adalah dah termasuk nilai yang sini tadi kan. Kan dapat nilai sini adalah ini tambah yang ini kan. Okay, dapat ni. Ini memang dah kumulatif. So yang sini tolak yang sini saja dapat ini. Kemudian nak cari yang sini, ini tolak dengan ini. Okey, 4 tolak dengan 3 ni. Faham Okey. Bila dah ada semua ni, barulah kita jawab soalan. Soalan pertama dia nak cari F3. Okey, kalau kumulatif ni sini F3, maksudnya F3 63/64 lah. Okey, so 63/64. Ambil direct saja 63/64. Probability W equal to 3. Okey, probability of W equal to 3 kita dah cari tadi kan. Okey, untuk W equal to 3 sama juga dengan 15/64. Okey, tadi yang jalan kerja je, yang ni tadi ni probability of W equal to 3. Awak dah kira siap-siap. Okey, 63 15/64. Probability of W between 2 and 4. 2 dengan 4 ni inklusif, termasuk. Okey, so dia nak cari probability P F kecil 2 hingga 4. So dia nak sini, sini dengan sini. 2 tambah 3 tambah 4. So yang tambah tu awak ambil yang sini, yang sini, yang sini. Awak jangan guna maklumat yang merah ni, guna maklumat yang biru ni, sebab dia nak cari probability. Bawah ni untuk probability kan, atas ni untuk CDF, F besar ni. Okay, so 2 hingga 4 ni buat macam biasa lah. Okay, macam biasa buat probability of W equal to 2 tambah probability of W equal to 3 tambah probability of W equal to 4. Okay, probability of W equal to 2 sama juga dengan 2/4 tambah 15/64 tambah dengan 1/64. Okey, dan awak akan dapat apa? Awak dapat 2/4 tambah dengan 15/64 tambah dengan 1/64. 3/4. Okey, alright. Ataupun selain pada cara tu, dia nak cari 2, 3 dengan 4 kan. Okey, ataupun awak boleh juga, dia sama juga formula dia. 1, kita tahu total semua ada 1 kan. 1 tolak dengan yang sini. 1 tolak dengan yang ini.
Okay, semua sekali ni adalah 1. Bila 1 tolak dengan yang ini, awak akan dapat total yang ini. Betul? Sebab dia nak 2, 3, 4 saja. 1 ni dia tak nak. So 1 tolak 1 per 4. Okay, ataupun awak boleh guna probability of 2, 4 ni sama juga 1 minus probability of X W W okay, equal to equal to 1. 1 minus 1 over 4 3 over 4. Okay, jawapannya sama je. Alright. So, itu sahaja untuk soalan yang macam ni. Okay, so bila dapat soalan macam ni, ingat, transfer dalam bentuk table. Tak kisah dia PDF ke CDF ke. Bila tengok dalam table, dia senang sikit nampak. Okay, kemudian lagi senang kalau awak masukkan, cari untuk dua-dua ni. Okay. Alright. Okay, next question. Okay. Right. Okay. Yang ini kalau dia bagi problem, dia bagi case Right. Soalan dia 5,000 lottery tickets are sold for $1 each. And then 1 ticket will win $1,000, 2 tickets will win $500 each, and 10 tickets will win $100 each. Let X denotes the net gain from the purchase of a randomly selected ticket. Okay. Then, sebelum kita buat soalan, kita fahamkan dulu apa case dia. Okay, sekarang ni dia kata dia ada 5,000 tiket loteri ni. Okay, mana satu tiket tu dia jual $1. Okay, kalau satu tiket, dia beli satu tiket, dia menang. Satu tiket, dia menang 1,000. Okay, kalau 2 tiket, dia akan menang 501 setiap satu. Okay, kalau 10 tiket, dia akan menang RM100 setiap satu. Okay, alright. So, X ni net gain from the purchase. Maksudnya, berapa yang dia akan dapat kalau dia menang tu lah. Okay. So, construct the probability distribution of X. Alright. So, kita bila kata PDF ni, kita mestilah ada table dia kan. X, probability of X equal to X. Okay. Sekarang ni X kita adalah net gain from the purchase. Berapa yang kita akan dapat. Okay. Kalau kita satu tiket, kita akan dapat 1,000. Betul? 1,000. Tapi, kita kena ingat, kita nak beli satu tiket tu, kita kena bayar $1 kan. So, 1,000 tolak $1, mana kita akan dapat 999. Okay. So, probability untuk dapat 999 ni adalah satu tiket kan. Satu daripada 5,000 tiket. Okay, so 1 over 5,000. Okay. Yang kedua, kalau 2 tiket, dia akan dapat 500 each. So, maksudnya 500 tu, dia akan dapat satu lah. Jadi, yang dia beli satu tiket $1 kan. So, 500 tolak 1, 469. Dan 469. Okay, probability untuk dapat dia 469 each tu adalah 2 per 5,000. Okay, kalau dia beli 2 tiket dan 2 tiket tu menang, dia akan dapat 469. Dan termasuk tolak. Dah tolak sekali dengan apa yang kita beri dia lah. Okay. So, 2 over 5,000. Okay, yang ketiga. Kalau 10 tiket pula. 10 tiket dia akan menang $100 each. Okay, kalau beli 10 tiket, dia akan menang $100 each. Okay, kita janganlah kira
100 kali 10, maknanya kita akan dapat 1000. Tak perlulah, kita cuma kira yang untuk setiap satu tiket je lah. Okay, so $100 each. Tolak dengan $1 kita dah beli satu tiket tadi tu, 99. So untuk dapat 99 ni adalah 10 per 5,000. Okay. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok PDF dia ni still tak cukup, tak equal to 1, betul? 1 per 5,000 tambah 2 per 5,000 tambah 10 per 5,000 baru ada 13 per 5,000. Tak cukup 1. Kita tahu total bawah adalah 1. Okay. Ini yang kita dapat from the purchase. Net gain from the purchase, daripada pembelian kita. Kalau kita tak menang, kita akan rugi. Kita kena fikir juga, kalau kita tak menang, kita akan rugi $1 sebab kita beli kan. So kita akan ada negative 1. Okay, negative 1. Yang kita akan dapat negative 1. Ni kita hutang $1 sebab kita tak menang apa-apa. So yang bawah ni probability dia just 1 tolak dengan 13 per 5,000. Okay, awak akan dapat balance dia je lah, 4,987 over 5,000. Okay, bila tambah semua baru akan dapat 1. Okay, so ini dia punya PDF. Alright, itu cara dia. Kalau dia bagi case macam ni, kita transfer ke PDF. Asal kita faham betul-betul apa dia punya case lah. Okay. Yang kedua, compute the expected value of X. Okay, yang ni macam lah. Cari EX, formula dia apa? Summation X dot probability of X equal to X. So 999 1 over 5,000 tambah 499 2 over 5,000 tambah 99 10 over 5,000 tambah negatif 1 4987 over 5,000. Okay. Kemudian kira lah. Awak kira 9999 over 5,000 tambah dengan 499 kali dengan 2 over 5,000. Kemudian tambah dengan 99 10 over 5,000 tambah dengan negatif 1 darab 4987 over 5,000. Dan awak akan dapat negatif 0.4. Okay. Expected value tak ada masalah kalau dapat negatif probability je dengan variance saja tak boleh dapat negatif. Okay. Standard deviation pula. Okay, nak cari standard deviation kita kena cari dia punya variance dahulu. Okay, nak cari variance pula, formula dia adalah EX square minus EX, awak squarekan semua sekali. So kita cari dulu EX square. Okay, formula EX square summation X square dot probability of X equal to X. Okay. So 999 square per 1
over 5,000 plus 499 square times 2 over 5,000 plus 99 square times 10 over 5,000 plus negative 1 square times 4987 over 5,000. Okay, cuba kira ni 999 square dengan 1 over 5,000 tambah 499 square darab dengan 2 over 5,000 tambah dengan 99 square darab dengan 10 over 5,000. Okay. Tambah dengan, okay, awak kira semua sekali dululah. Sekejap ya, saya kira dahulu berapa. Okay, dapat 319.8. Kemudian ini baru EX square. X 319.8 tolak dengan negatif 0.4 kuasa 2. Tiga 319.64. Okay, ini baru varian. Soalan tadi dia nak standard deviation. Okay. So standard deviation sama dengan variance X, square rootkan variance X, awak square rootkan 319.64, awak akan dapat 319 17.8785. Okey, dapat ya? Boleh kira lah nanti guna kalkulator. Okey, itu sahaja. So itu adalah beberapa contoh soalan untuk discrete random variable. Jika ada yang tak faham, boleh cek semula dekat nota lah. Tengok balik nota video yang discrete random variable. Okay, thank you.